Seterusnya, Ustaz ada mengatakan mengenai penggunaan surah Al-Fatihah yang tidak berapa tepat pada tempatnya. Harap Ustaz boleh terangkan di mana dan apa cara yang sebetulnya. Surah Al-Fatihah juga disebut sebagai syifa, dan dia juga berfungsi sebagai syifa, yang ia juga dinamakan sebagai ruqyah, dan ia boleh digunakan sebagai bahan ruqyah. Malah ada di kalangan sebahagian daripada ulama yang melakukan ruqyah untuk merawat orang sakit hanya dengan menggunakan Al-Fatihah yang dibacakan kepada air Zam-Zam, ya, dalam keberadaan mereka di tanah Haramain pada masa zaman mereka lah. Dan surah Al-Fatihah ini tidak ada, setakat yang saya tahu, betulkan saya kalau saya silap, tidak ada seperti Al-Kahfi dispesifikkan baca pada Jumaat, tetapi dia adalah dianjurkan untuk dibaca dan diulang. Walaupun sebahagiannya ada juga hadis-hadis yang dhaif yang menyatakan bahawa siapa yang membaca Al-Fatihah di sisi orang yang nazak, maka terselamatlah dia daripada semua fitnah dan ujian kecuali ujian mati. Hadis itu adalah hadis yang problematik, yang bermasalah, yang kita sedia maklumlah hadis dhaif ni nak pakai ke tak pakai ke, itu ada perbahasan ulama mengenainya. So saya berpandangan bahawa membaca Al-Fatihah ini sangat-sangat dianjurkan, sudah tentulah khususnya di dalam solat. Kemudian yang kedua, apabila kita nak membaca Al-Quran, bertilawah, sebelum baca Al-Kahfi kita baca Al-Fatihah, dan kemudian terpulang kepada kita untuk melazimkan diri membaca Al-Fatihah dalam keadaan-keadaan yang dirasakan sesuai. Mungkin ada yang tak setuju saya sebut macam ni, sebab kita ambil contoh misalnya, ya, Nabi SAW balik daripada Al-Isra' wal Mi'raj. Nabi telah memberitahu kepada Bilal bahawa Rasulullah baginda mendengar bunyi tapak kasut Bilal di syurga, kerana maknanya istimewanya kedudukan Bilal. Jadi Nabi SAW tanya pada Bilal, apakah amalan istimewa kamu sehingga begitu sekali? Jadi Bilal dia tak adalah apa-apa yang special apa, cuma dia setiap kali selepas ambil wuduk dia akan solat 2 rakaat. Maknanya Nabi SAW tidak pernah menspesifikkan, mensyariatkan adanya solat sunat wuduk. Lepas ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Tapi Bilal menjadi kebiasaan dia, selepas dia berwuduk, selepas dia berwuduk, dia akan sembahyang 2 rakaat, yang menjadikan ini, dan Nabi SAW menerimanya. Maknanya kalau misalnya untuk saya, sebelum saya pergi kerja contohnya, saya akan sembahyang dulu 2 rakaat, sama ada ia adalah pada waktu duha ke, pada waktu mana-mana ke, kecuali pada waktu diharamkan, saya akan sembahyang 2 rakaat sebelum saya kerja. Sebelum saya exam, saya akan sembahyang 2 rakaat. Itu amalan peribadi saya, tidak menjadi masalah. So Al-Fatihah nak dibaca pada mana-mana occasion sahaja, bacalah. Cuma kita tidak menspesifikkannya sehingga melazimkannya kepada orang lain tanpa nas, maka itu salah. Sama macam surah As-Sajadah. Membaca surah As-Sajadah pada pagi Jumaat tidak menjadi masalah, tetapi selagi imam yang hafal surah Sajadah tu tak datang, selagi itulah tak kamat, sampai dah pukul 6.45 pun tak semayang lagi, kerana merasakan kalau tak baca surah Sajadah pada pagi Jumaat maka tak sempurna subuh Jumaat itu, dan masalah mula timbul lah. Dia menjadi apa yang disebutkan sebagai bid'ah. Membaca Al-Fatihah dan mensedekahkan bacaan itu kepada orang tertentu. Kalau kita baca Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, maka yang itu insya-Allah sampai manfaatnya kepada mereka. Kerana keupayaan kita membaca Al-Fatihah, keupayaan kita membaca Al-Fatihah ini adalah juga sebahagian daripada usaha yang pernah dibuat oleh ibu bapa kita dan guru-guru kita, maka bacaan kita juga itu dianggap sebagai jariah mereka. Tetapi untuk totally kepada stranger, ya, maknanya saya ambil upah baca Al-Fatihah untuk sedekahkan pahala kepada orang, ulama tidak sependapat tentang hal ini. Ramai yang pergi kata ia tidak memanfaatkan si mati yang dituju berdasarkan ayat Al-Quran, la taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insan illa ma sa'a.
kita tidak akan menanggung dosa yang dibuat oleh orang lain, dan kita tak dapat manfaat melainkan pada amal kita sendiri. Seorang dalam kubur tu tak boleh mengambil manfaat daripada sesuatu yang langsung tak ada connection dengan dia, tapi orang tu saya saja nak sedekah. Namun surprisingly, dalam kes ini Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang mungkin selalunya dianggap akan pergi kepada pendapat bahawa benda ni tidak bermanfaat, kata Ibn Taymiyah, sekiranya yang membaca itu membacanya dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka insya-Allah manfaatnya ada untuk orang yang dimaksudkan. Dia begitulah. Jadi Al-Fatihah ni terpulanglah baca di mana-mana. Namun atas dasar pendidikan, saya secara peribadi kalau mengimamkan solat di masjid sembahyang maghrib ke isyak ke subuh ke, apabila saya habis memberikan salam ketika berwirid, selalu juga saya tinggalkan bacaan Al-Fatihah dan terus pergi kepada membaca Ayatul Kursi, sekadar untuk menyedarkan hadirin bahawa Al-Fatihah itu tidak masuk asalnya dalam senarai bacaan yang makthur untuk wirid selepas solat. Akan tetapi saya bukan di kalangan orang yang berpendapat membaca Al-Fatihah itu adalah satu perkara yang mungkar. Tidak sama sekali. Tapi nak nampakkan, kalau nak baca, ini adalah di antara bacaan-bacaan yang lebih patut diutamakan sebagai proses pendidikan saja. Saya tahu mungkin susah nak dapat persetujuan orang, kerana itu pendekatan masing-masing lah. Sebab tu kadang-kadang saya rasa seronok masa saya jadi imam dekat island, iaitu saya dapat buat exactly apa yang saya fahami dan saya lakukan. Tetapi di Malaysia kena adjust sikit, kerana nak mempertahankan Fatihah tak Fatihah, kerana timbul masalah. Ya, sebab tu saya tak suka jadi imam sembahyang maghrib di surau yang saya tak biasa. Sebab maghrib ialah tempoh untuk saya menganalisa surau itu. Ya, ni orang jadi macam mana ni. So, saya boleh agak lah. Sebab sekarang kalau saya baca Fatihah, tak baca Fatihah sekarang, hadirin terus ada mental block. Oh, ini ustaz mazhabi. Jadi yang geng-geng Quran dan Sunnah tak dengar dah apa yang saya nak sampaikan. Kalau saya tak baca Fatihah tu sekarang, ni wahabi ni. Terus kena tu langsung tak jalan. Ada benda yang saya sampaikan, maka saya cuba untuk elakkan daripada benda tu berlaku lah. Dan lebih kurang macam tu lah. Wallahu